Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد, sidang Jumat yang dihormati sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan junjungkan peraturannya dan menjauhi larangannya. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, jikalau kita ikut dan tilik dan perhati kelih kepada kelakuan manusia pada hari ini, lebih-lebih lagi di segi kecepayan mereka di sini dan di sana, nescaya kita dapat bahawasa kebanyakan manusia sekarang ini, sama ada lelaki atau perempuan, mereka ada mengaduha, banyak-banyak mengaduha tentang beberapa masalah dan masalah yang berbeza yang berlaku dalam hidupnya. Tak habis nak bilang masalah. Maka segala masalah-masalah yang begitu banyak, berbeza daripada seorang ke seorang, kalau kita nak hitung nak buat kesimpulan, maka dia akan balik kepada tiga perkara yang besar-besar. Yang pertama ialah perkara yang bersangkut paut dengan diri dia, iaitu ada banyak sakit dan sakit pula bermacam-macam, berbagai-bagai rasaan dan namanya. Lagi pula mengaduha, pendek weh umur kita sekarang ni, manusia sekarang ni banyak kira panggil umur ni banyak pendek, mati awak. Lagi pula dia mengaduha tentang tidak ada rehat dalam hidup, penat weh. Lagi pula banyak mengaduha tentang serabut harusing, teteh tu, teteh ni, kena-kena manusia tak kuasa dan tak menyerah hidup. Dan lain-lain hal lagi yang bersangkut paut dengan diri dia. Adapun yang kedua ialah perkara yang bersangkut paut dengan harta benda, iaitu mengaduha tentang sikit weh duit kita. Dan apabila dapat Allah derah weh habis. Kemarinnya baru dapat, masa dulu baru dapat duit gaji, hari ni dah habis dah. Dan kena-kena manusia banyak weh lo hutang, tak ikat habis lagi hutang. Dan kena-kena orang lain pula, tak buah weh pakai kayu tahun ni, tak jadi weh buah. Dan kena-kena manusia tak boleh motang weh duk hujan, dan getah murah weh duk harga dia. Di segi orang yang bahasa berkebun, dan segi orang patah pula payah ikan weh. Keluar lagi 4 tahun, lepas tahun tiba-tiba tak dapat. Keluar minggu lepas minggu dia panggil tiba-tiba boleh tak begitu banyak. Ada pun orang berjual, Allah bagi penuh kedai, tak laku elok jual biar ni. Dan di sana ada juga manusia yang payah duit elok tak ada kerja. Nak kerja tu dia mau tak upah, nak kuat ni tak pandai. Salah apa? Kalau itu duk mengaduha daripada orang ke orang, masalah yang begitu banyak tetehah, orang panggil pada bersangkut paut dengan duit. Maka dengan sebab masalah tadi yang sebut tadi itu, maka tumbuh beberapa masalah yang lain pula yang lebih besar daripada itu. Nah, menyuri dan lain-lain lagi. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga, hak mengaduha kebanyakan manusia pada hari ini ialah bersangkut paut dengan rumah tangga dia. Bini ku gak panggil apa nama bini macam ni? Tak dengar langsung perintahku. Kalau bapa pula anak apa anak? Tak taat langsung kepada aku, tak dengar langsung, bahkan lakah kepalaku pada hari ini. Lawan aku pula. Dan jikalau anak pula, mana ayah lah ni ayah? Ayah yang padu orang panggil teteh dia. Kalau gitu, banyak lagi masalah yang bersangkut paut dengan hal rumah tangga. Maka sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka ini ialah kelakuan dan benda yang berlaku dengan kebanyakan manusia pada hari ini. Maka hidup dalam keadaan celaka, tak berjumpa dan jarang nak berjumpa dengan kebahagiaan hidup. Maka sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kerana apa berlaku ini semua? Kerana banyak berlaku dengan kita benda-benda yang saya sebut di atas tadi. Sama ada bersangkut paut dengan diri dia, atau dengan harta dia, ataupun masalah rumah tangga dia. Apa sebab semua yang menumbuh benda-benda ini dalam hidup kita? Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, jikalau kita kaji dengan halusi, nescaya dapat bahawa semua benda sani, masalah bersangkut paut dengan diri baik, harta baik, rumah tangga baik, semua itu jikalau kita perhati dengan halusi, semua masalah kembali klik kepada satu perkara saja. Tahu tak apakah benda ini? Dengan hilang dia dalam hidup kita, berlakulah perkara yang saya sebut di atas tadi. Teteh diri dia pun berlaku, harta dia pun berlaku, rumah tangga dia pun berlaku apabila gaib satu benda ni. Yang benda ini tersebar di masa dulu hari itu. Lebih-lebih lagi di masa Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi tak kala kita masa pun dah jauh daripada Nabi, jauh daripada sahabat, jauh daripada orang-orang yang baik daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hilang benda ini. Maka hilang benda ni menyebabkan berlaku suasana yang kita sebut di atas tadi. Kalau gitu apakah benda yang hilang ni yang kita perlu kepada dia? We ada dalam hidup kita supaya kita mengembalikan kebahagiaan diri kita baik, harta kita baik, rumah tangga kita baik. Maka suatu perkara ini sidang Jumaat yang dihormati sekalian, tak lain tak tidak ialah keberkatan. Hari ini kita hidup dengan tanpa keberkatan. Hilang keberkatan dalam hidup kita. Sebab itu cuba terdaklih masa. Kita berasa masa ni terlalu cepat dalam hidup kita. Maka setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu derahnya, seminggu seperti hari, dan sehari seperti 1 jam sahaja. Maka ini telah cerita kepada kita, royak kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kelih kepada rumah tangga kita. Hilang keberkatan dalam rumah tangga kita. Sebab itulah kita hidup dalam haru-hara, bala, masing muka di antara anak dengan bapa, isteri dengan suami, cucu dengan cewek. Maka seolah-olah ada api di luar rumah, duk panas sampai kita gelegak di atas rumah. Dan harta pula kita pun juga dah hilang keberkatan, maka kita tak dapat, malaikat habis cepat. Tiba-tiba kita kosong tangan daripada harta benda. Bahkan sidang Jumaat yang dihormati sekalian, benda ini demi hari kom nambah. Kalau gitu kita nak buat macam mana? Apa jalan keluar kita? Bagaimanakah kita nak sekat pintu rosakkan yang berlaku dengan harta benda kita, rumah tangga kita atau diri kita? Dan bagaimanakah kita nak kembali keberkatan ada dalam hidup kita? Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka jalan mengembalikan keberkatan supaya ada dalam hidup kita, maka ada beberapa cara. Dan jikalau kita sungguh dan benar-benar nak kepada dia,
kita boleh buat, setiap orang boleh buat. Orang muda boleh buat, orang tua boleh buat, lelaki boleh buat, perempuan boleh buat. Siapa nak, hendak buatkan. Maka nescaya Tuhan gantikan tempat yang tidak ada keberkatan, Tuhan bubuh keberkatan. Maka jikalau ada keberkatan, maka akan menumbuh kebahagiaan dalam hidup kita. Yang pertama, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ialah membanyakkan baca Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Sesungguhnya ini kitab Al-Quran, kami menurunkan dia supaya menjadikan keberkatan dalam hidup kamu, wahai manusia. Maka di hari ini banyak mana kita baca Quran sehari semalam. Kita dah tinggal Quran, kita dah tolak Quran, kita dah tak kenal Quran. Jikalau Quran ada di rumah, kadang-kadang tak nampak akal Quran, penuh ditudung dengan habuk-habuk. Maka tak kala kita tak Quran di tepi, kita tak padu kepada Quran, kita tak ambil baca oleh sehari kita, sampai itu hilang keberkatan dalam hidup kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-baitul ladzi yudhkaru fihi al-Quran taskunuhu al-malaikah wa tahjuruhu asy-syayatin wa yattasi'u bi ahlihi wa yakthuru khaira." Umah bermula umah yang disebut padanya Quran, ai dibaca di dalamnya oleh Quran, maka mana-mana umah yang ahli dia baca Quran, maka malaikat ambil waktu tempat duduk bagi dia. Malaikat mari duduk bersama umah-umah dengan mereka-mereka yang umah dia baca Quran. Dia menghidupkan, dia mewarnakan, mencahayakan umah dia dengan baca Quran, maka malaikat, segala malaikat akan mari duduk bersama. Maka mana-mana rumah yang malaikat duduk, banyak Tuhan menturun rahmat, banyak Tuhan menturun keberkatan. Lagi pula rumah-rumah yang baca Quran, Nabi kata tahjuruhu syayatin, setan nak duduk tak boleh, lari tu baik berat. Maka di mana lagi akan berlaku hara-hara di antara ibu dan anak, bapa dan anak, suami dan isteri, maka akan bahagia dengan sebab syaitan tak ada. Lagi pula rahmat banyak dengan sebab malaikat. Lagi pula Tuhan meluahkan rumah tangga dia. Ai bukan luah orang panggil segi besar tu. Ai bahasa lega, bahasa sedap duduk. Lagi pula wa yakthuru khaira, dan Tuhan membanyakkan berlaku kebaikan dalam rumah ni. Siapa lagi masa sidang Jumaat yang dihormati sekalian, supaya kita menghidupkan umah-umah kita, mencerahkan umah-umah kita dengan baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, yang kedua ialah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Tuhan kata, dan jikalau ahli kampung mana-mana pun beriman kepadaku dan bertakwa kepadaku, nescaya aku buka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Aku akan membahagiakan mereka. Aku akan tolak bala, aku akan menyelamatkan mereka. Aku akan jagakan. Maka tak bertuah kena lagi kita. Tapi tak kala kita ni, kampung tempat kita, rumah tangga kita hilang takwa kepada Allah, hilang beriman dengan sebenar-benar kepada Allah, maka hilang keberkatan, maka berlaku yang berlaku sebagaimana kita boleh lihat pada hari ini. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, adapun yang ketiga ialah bismillah. Jangan lupa bismillah dalam hidup kita dan membanyakkan sebut Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah taala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Bermula siapa-siapa yang masuk rumah dia, tiba-tiba dia sebut nama Allah, ya bismillah, ataupun dia baca Quran, ataupun dia baca doa, ataupun baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga inda ta'amihi, ketika dia makan. Maka jika dia buat lagu ni, apa kata syaitan? Syaitan kata kepada ahli dan puak-puak dia, la mabita lakum wala asya. Nah, tidak ada tempat tidur bagi kita dan tidak ada makannya bagi kita.
Dengan makna jikalau kita masuk rumah tak sebut nama Allah, dia masuk sekali dengan kita. Dan jikalau kita makan tak sebut nama Allah, dia makan sekali dengan kita. Kadang-kadang sabit tu suatu hari berlaku syaitan dua orang, hak seorang tu kurus kekek, hak seorang tu gemuk metang. Maka tanya, "Gana mu kurus, gana mu gemuk?" Maka jawab hal ni, dia kata, "Aku duduk dengan orang yang tak pernah sebut nama Allah, maka aku makan sedap, habis aku subur tubuh badanku. Ada pun seorang lagi tak boleh makan langsung aku sebab tuan ni sebut nama Allah semua." Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dan yang keempat ialah kita usaha beripung di atas makan. Jika kita nak makan, hendak membanyakkan tangan. Makan berjamaah dengan anak bini kita, dengan isteri kita, dengan kawan-kawan kita. Dan usaha menjauh daripada makan seorang diri. Sebab Nabi kata, sebaik-baik makanan, seberkat-berkat makanan ialah makanan yang banyak tangan. Ramai orang makan bersekali dengan kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dan lagi pula ialah duit yang halal. Kita usaha kena cari kerja yang halal. Jangan buat kerja, jangan cari memasukkan duit dalam rumah kita, dalam kocek kita, duit yang haram. Maka mana-mana duit yang halal yang kita dapat, walau sikit sekalipun, Tuhan beri keberkatan. Maka dengan keberkatan inilah kita akan habis, kita boleh makan. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Allahu Ta'ala tayyibun la yuqbalu illa tayyiba." Dan Tuhan kita baik, suci, dan Tuhan tak akan terima malaikat benda yang suci. Kata seorang ulama besar, siapa-siapa yang makan benda yang haram, maka anggota dia akan deraka kepada Allah dengan otomatik. Dan siapa memakan benda yang halal, anggota dia akan taat kepada Allah dengan otomatik. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, lagi pula supaya kita tarik keberkatan berlaku dari diri kita, ialah kita berpagi-pagi dalam kerja kita. Kita berpagi-pagi dalam kerja kita. Dengan makna kita bangun awal, sembahyang subuh berjemaah, lepas tu kita keluar pergi kerja. Jangan pergi kerja tengah-tengah hari. Sebab apabila kita pergi pukul 9, pukul 10 bagi buat kerja, hilangkan keberkatan. Seorang sahabat yang mulia kata, kalau ia dengar Nabi kata, "Burikali ummati fi bukuriha." Diberkati akan umatku orang-orang yang berpagi-pagi keluar kepada kerja dia. Maka dia beramal dengan perkataan Nabi ni ataupun nasihat Nabi ni, sehingga duit lipah umur tak tahu tak mana. Berlaku keberkatan dalam harta benda dia. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, lagi pula supaya berlaku keberkatan dalam hidup kita ialah taat kepada dua ibu bapa dan hubung silaturrahim, waris warah, jangan kerat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Birru abaakum yaburrukum abnaukum." Taatkanlah dan patuhkanlah perintah ibu bapa kamu. Maka jikalau kamu buat lagu tu, Tuhan akan kurnia anak kepadamu yang taat, yang patuh kepadamu pula belakang hari. Maka Tuhan yang balas kita jenis perbuatan kita. Jikalau kita deraka kepada ibu bapa kita, anak kita akan deraka kepada kita. Lari tak lepas. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, lagi pula masalah hubung waris-waris, Nabi kata, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah." Siapa-siapa yang suka nak wi Tuhan buka pintu rezeki kepada dia, siapa-siapa suka nak wi Tuhan memanjangkan umur dia, maka hendak hubungkan waris-waris dia. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, lagi pula daripada benda yang memasuk keberkatan dalam hidup kita ialah beri salam ketika kita masuk rumah. Sama ada beri salam ke keluarga kita ataupun kata assalamualaikum assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, ataupun assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka jikalau kita masuk rumah dengan rupa lagu ni, Tuhan akan memberkati rumah kita. Lagi pula daripada benda yang menarik keberkatan berlaku dalam hidup kita ialah membanyakkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata, "Wala in syakartum la azidannakum." Maka jikalau kamu syukurkan daku, nescaya aku tambah lagi pemberianku dan nikmatku yang kuberi kepada kamu.
Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, benda yang menarikkan keberkatan berlaku dalam hidup kita, diri kita, harta kita, rumah tangga kita itu banyak. Maka kita pilih setengah-setengah saja. Dan kita sebut beberapa perkara dasar ini. Yang langsungnya ialah membanyakkan sedekah. Membanyakkan sedekah. Maka sedekah ini ialah yang memberkati harta kita. Sedekah ialah yang menambahkan harta kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, datang seorang kepada Nabi Isa alaihissalam, orang yang begitu fakir. Maka dia mengaduha kepada Nabi Isa alaihissalam tentang kepapaan dia dan kesusahan dia. Maka ia minta Nabi Isa berdoa ke dia, dia ni terjadi seorang yang kaya dan banyak harta. 30 tahun dia minta. Duduk oleh mewah. Maka umat dulu lebih panjang daripada kita. Umat Nabi Isa ratus-ratus umur. Maka Nabi Isa kata, mu nak mana? Mu nak kaya 30 tahun ketika mu muda ke ketika mu dekat mu nak mati? Mu nak mana pilih? Mu nak berdoa ke mana? Nak mu kaya senang ketika mu tua, hujung-hujung umurmu, atau nak ku berdoa, mu senang kaya, seronok, mewah dalam masa-masa muda mu 30 tahun. Maka dia mikir, nak mana? Maka dia kata, kita nak guna apa itu, nak makan, nak apa, nak seronok masa muda ni, dia tua tak apa nak makan dah. Gambar benar tu dalam otak dia. Maka dia terlupa bahawa sebab dia tua masuk tu dia nak cara ke dia jika duit tak ada. Maka dia minta, kalau gitu saya nak kaya, nak mewah masa muda saya 30 tahun. Maka Nabi Isa kata baik. Akak tangan berdoa. Maka doa Nabi Tuhan tak tolak sama sekali. Maka selepas daripada doa beberapa hari, maka berlaku banyak harta dia. Banyak orang nak beli barang dia, banyak orang nak sedekah ke dia, banyak. Hak pentingnya lepas daripada doa tu beberapa hari, jadi sekaya-kaya orang di kampung tempat dia. Maka dia guna duit dengan seguna rebangi pun ikut kehendak dia. Wi puas hati. Nah, masa muda ni. Tapi dia guna tapi suatu perkara yang dia buat sekali dengan dia guna ialah dia tak lupa orang kampung tempat dia yang susah. Maka dia bantu, dia sanggah, dia bercara, tak sayang kepada harta benda dia. Maka lagu itulah sehingga habis 30 tahun duit tak habis lagi. Masuk tahun yang ke-40 tak habis lagi. Maka seorang pemuda ni yang pernah minta Nabi Isa suruh berdoa, suruh pilih di antara dua saat ni, tiba-tiba dia pilih yang pertama, tapi perbuatan dia sehingga dia mati dengan sekaya-kaya manusia. Maka Nabi Isa heran. Maka tanya Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan, aku berdoa kepada kamu, bakso dia pilih di antara 30 awal 30 akhir yang nak mana?" Maka dia pilih 30 awal. Tapi bagaimana dia kaya sampaikan dia mati? Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, dia kata hamba aku sore tu sungguh dia guna duit, tapi duit yang kebuih dia yang limpah yang banyak gitu, dia tak lupa orang lain. Dia sanggah orang lain, dia bantu orang lain, dia tolong orang lain. Tapi itu aku malu nak hirat kelik dia panggil pun nikmatku yang kebuih kepada dia. Maka sedekah dan bantu ini ialah satu benda yang memasukkan keberkatan dalam duit kita, menyebabkan tambah dan tak akan habis. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, lagi pula suatu benda yang memasuk keberkatan dalam hidup kita ialah melazimi dan membanyakkan istighfar, iaitu astaghfirullah. Ikut dia panggil posirah mana, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu, dan ataupun astaghfirullah sahaja ya, ataupun subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ikut kita nak kata hak mana, ikut kita suka. Hak panggil pun boleh, hak pandak pun sama telah dah. Maka siapa yang melazimi istighfar, banyak dia kata dalam hidup 24 jam dia. Dalam masa dia khabar, dia banyak kata astaghfirullah. Apa yang akan berlaku dengan dia? Sabda Nabi, dan Nabi kita tak bohong sama sekali. Nabi tak kacik bohong. Nabi kata semua benar.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata man lazimal istighfar. Siapa-siapa yang melazim istighfar, ai membanyak kata astagfirullah dalam hidup dia, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Tuhan, nascaya Tuhan menjadi ke dia ni tak akan sepik langsung dia. Tak akan kepik. Ai luah sama oleh hidup. Buat pian nak berlaku masalah, bukakan. Ba nak susah, bukakan. Orang yang melazim istighfar. Lagi pula, wa min kulli hammin faraja, dan buat pian serabut pot mah buka. Serabut pot mah buka. Nak tak akan serabut lama. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Tuhan memberi rezeki kepada dia, dapat yang begitu banyak dengan tak suka-suka. Mai ikut mana? Tak suka-suka nak dapat, tiba-tiba dapat. Maka para sahabat mengistinbat daripada ni, dia kata orang yang melazimi istighfar, orang ni orang kaya tak susah sampai mati. Maka siapa nak senang, siapa nak ada keberkatan dalam hidup dia, membanyakkanlah istighfar. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dan ada pun benda yang akhir sekali yang saya pilih mari pada hari ini ialah bertawakal dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berenahkan diri kita kepada Allah. Tunjuk kelemahan kita, tunjuk kepapaan kita, tunjuk kehinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjuk berhajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita tawakal dengan Allah, lobo-lobo kepada Allah, harapan kita daripada Allah, maka nescaya Tuhan akan menjadikan kita seperti burung yang keluar daripada rumah kosong perut, tiba-tiba kelik petai hari-hari panggil penuh dengan bucik perut dan penuh dengan makanan yang bawa kelik kepada anak-anak di rumah lagi. Padahal ia keluar kita tahu duk mana rezeki. Tapi hawa dia tawakal dengan Tuhan, Tuhan akan tunjuk jalan kepada dia, akan jumpa situ, akan jumpa sini, akan dapat situ. Sehingga kelik pada waktu petang bucik perut sebagaimana Nabi kata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini ialah beberapa jalan yang kita boleh buat belaka. Maka dengan buat kita, usaha kita, kita boleh mengembalikan keberkatan berlaku dalam hidup kita. Maka jikalau kembali keberkatan dan berada pada diri kita, pada harta kita, ahli keluarga kita, nescaya kita akan jadi manusia yang bahagia di atas muka bumi ini dan juga di akhirat kita. Akhirat kelak kita akan berjaya dan masuk syurga insya-Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر. واعلم أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka sebagaimana kita buat setiap bulan, maka ini pun akhir bulan. Kalau gitu janganlah lupa dah sebagaimana kita buat lepas-lepas maridah, iaitu kita bantu dan sangga anak-anak yatim yang berada di kampung tempat kita ini. Maka saya dah tak saya panggil sapu seperti saya panggil tak pada setiap bulan. Maka pakai ambillah saya panggil apa satu-satu sore dan bubuhlah saya panggil apa sebanyak mungkin yang kita boleh bubuh. Dan yakinkanlah bahawa Tuhan akan ganti dan menambah ganti, lipat ganda ganti. Maka mana-mana duit
Sebagaimana kita dengar saat ini, orang yang banyak bantu, maka Tuhan pun banyak bantu dia. Lagi pula, yang kedua, daripada suatu perkara yang kita boleh buat, benda yang baik sekali pada bulan ini, bulan yang diperanakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada amalan banyak Nabi suka orang panggil daripada umat dia buat. Kita sembahyang Nabi suka, kita sedekah Nabi suka, kita buat tu Nabi suka, buat ni Nabi suka. Tapi daripada amalan yang baik yang Nabi suka, benar-benar suka dua perkara yang besar-besar. Maka kita gebuklah buat dua perkara ni, kita menggembirakan Nabi kita pada bulan beranak dia ni sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hak Nabi suka sekali ialah apabila kita bantu anak yatim. Sebab Nabi kita pun yatim. Kalau gitu, kita ambil sapu, kita ambil benda ni, kita buat benda ni, niat kita menyukakan Nabi, membahagiakan Nabi, menseronokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi hari ni kita buat atas niat itu sebab satu yang buat kita berjaya dunia dan akhirat. Yang kedua pula ialah baik nah orang yang panggil pernah berlaku balah bantah lepas mari dah. Nah, ada dia. Bahkan Nabi hak beci sekali ialah berbalah bantah. Bahkan Nabi kata ini bangkai, busuk dangan, jauh daripada aku, tak suka daripada benda ni. Kalau gitu, hari ni jika kita ada seteru, kita balas dan belum tegar lagi. Hari ni Nabi bahu kita busuk bangang, bangkai. Kalau gitu kita tegarlah dia panggil buat kerana Nabi. Kita menyedakkan bahu Nabi dia panggil bahu daripada kita, bahu yang harum, bahu yang baik seperti kasturi dan sebagainya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Waghfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha ya khairal ghafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.